Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita berkumpul dan bertemu walaupun hanya di alam maya. Sekurang-kurangnya kita boleh berkongsi maklumat mengenai perkembangan terkini kita. Di samping itu juga kita dapat mempelajari ilmu fardu ain yang menjadi keutamaan dan kewajipan kepada kita sebagai seorang wanita. Alhamdulillah. Baik, minggu lepas kita bincang mengenai perkara yang berkaitan dengan cara ataupun kaedah mencukupkan tempoh minimum suci 15 hari dalam keadaan kaedah takwim dan juga kaedah tamyiz. Jadi minggu ini kita sambung lagi perbincangan tentang cara kiraan tempoh minimum suci ini supaya kita boleh betul-betul faham, terutama dalam kaedah tamyiz yang ada perbezaan warna darah. Dan dalam masa yang sama kita cuba mantapkan kefahaman kita mengenai darah yang keluar yang diselangi dengan fatrah dan naqaq. Mungkin kita masih keliru lagi tentang keadaan naqaq yang menyelangi antara darah kuat dan darah lemah. Untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang barulah jar masuk dah lagi tak tahulah ni. Mungkinlah jar baru lagi. Jadi kita memberi peringatan. Hari ini kita sambung mengenai darah yang melebihi 15 hari, iaitu yang berkaitan dengan istihadah kubra. Dalam kaedah takwim, senang untuk kita kira tempoh minimum suci 15 hari tu kan. Cumanya mungkin dalam kaedah tamyiz ataupun kaedah adat yang keliru sikit. Sebenarnya cara dia sama je. Macam ni. Apabila kita dah tetapkan haid berapa hari dan kita mesti kira pula suci. Jadi kalau dalam keadaan istihadah kena perhatikan warna-warna darah. Sebab warna-warna ini memainkan peranan penting untuk menentukan sama ada masih berada dalam istihadah lagi ataupun apa dengar dua kali je dengar. Kata bukan mic kot. Okey. Jadi maknanya penting kita mengetahui warna-warna darah ini ketika istihadah. Sebab kemungkinan ia masih lagi dalam waktu istihadah ataupun boleh dikira haid untuk pusingan baharu. Itu dia. Jadi penting kita perhatikan warna-warna darah. Sebab itu kita kena tahu cara mengira minimum suci 15 hari. Kita tengok contoh. Contoh dalam kaedah tamyiz. Tengok slide tu, Kak Nur pasang slide tu. 6 hitam, 10 merah. Jadi jumlahnya 16 hari. Bermakna kita mengalami istihadah. Okey. Jadi berdasarkan Kak besar Kak Nur. Wak besar mana? Kak Nur dah erti. Dan hari tu kan Kak Nur buat jadi besar. Ni jadi kecil je. Ya. Nanti Kak Nur tergambar lah Hari tu Kak Nur buat jadi besar. Ya. Dah guana dak tahu ni Kak Nur pun dak erti juga ni. Ke gana. Ni gitu. Okey dah. Kecil kot orang lain tengok besar ke kecil? Saya okey tengok. Ya. Sebab hari tu Kak Nur buat besar.
buat besar. Tapi Ya. tak apalah. Kak Nur pun dok ingat dok kan buat tak tahu. Okey dah. In boleh tengok ni dah. Orang lain rasa boleh. Dah kan Kak Nur tengok macam biasa je ha. Sebab Tadi Kak Nun silap sikit. Kak Nun kata 6 hari hitam. Slide tu 5 hari hitam. Ni. Okey 5 hari. 5 pun boleh, 6 pun boleh lah. Kita tengok. Cumanya kita nak pasti. Kita ambil 5 lah. Senang lah. 5 hari ni. Berdasarkan gambar raja. Okey. Jadi apabila 5 hitam 11 merah lah. Ya tak? Okey, jadi hari ke-16. Okey, jadi berdasarkan gambar raja, hari-hari yang kita lalui itu, kita tak solat lah sehingga hari ke-16. Bila hari ke-16, kita dapati darah boleh ditamyiz. Kerana darah hitam cukup syarat untuk dihukumkan sebagai haid. Jadi, maka haid kita adalah 5 hari. Okey. Hari selebihnya adalah istihadah. Itu dia. Okey. Jadi istihadah kita 11 hari. Bila dah ada haid, maka kita pun mandi wajiblah pada hari ke-16 tu. Yang pertama kita lihat darah hitam keluar dulu. Lepas tu hari ke-16 tu darah merah. Maknanya kita boleh mandi dan solat untuk hari keseterusnya. Itu dia. Kalaulah darah ini berhenti setakat itu, itulah keadaan haid kita. Jadi kita kena solat pada hari ke-16, cuma kita tertinggal solat pada hari ke-6 sehingga hari ke-15. Jadi kita kena qada lah. Cumanya andai kata hari ke-17 masih ada keluar darah. Sehingga hari ke-19. Itu dia. Jadi hari ke-20 keluar darah hitam. Jadi masalahnya kalaulah hari ke-19 itu masih keluar darah tetapi warna yang sama seperti mana pada hari sebelumnya. Bermakna hari 17, 18, 19 itu adalah istihadah lagi. Istihadah lagi. Cuma apabila kita kena tengok apabila darah bertukar warna pada hari ke-20. Jadi bila darah keluar, darah hitam yang keluar itu kita kena kira semula istihadah kita. Cukup ke tak lagi 15 hari. Kerana apabila keluar darah yang lebih kuat pula selepas darah merah tu, kemungkinan darah hitam ini akan dikira haid untuk pusingan baharu. Okey, bila kita kira hari ke-20 ni baru cukup tempoh minimum suci 15 hari. Maknanya hari ke-20 baru cukup. Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita pada hari ke-20 itu kita mesti teruskan solat lagi. Kerana ianya masih dalam waktu istihadah. Waktu istihadah lagi walaupun darah hitam. Itu dia. Jadi kita pun solat. Jadi cumanya apabila hari ke-21. Hari ke-21 ni contohnya keluar darah pula. Keluar darah sama ada warna hitam ataupun warna merah. Warna merah kalau keluar pada hari 21 tu tetap dikira sebagai haid untuk pusingan baharu. Sebab apa? Warna merah dikira haid juga sebab hari 20 itu dah hitam. Tapi kalau hari 20 itu masih merah, hari 21 merah, dia tetap lagi istihadah. Sebab kita ingat, mula kita dah belajar. Kalau kalau warna merah berterusan, selagi mana dia keluar warna merah itu, selagi itulah dia akan menjadi istihadah. Ya dah? Kak Nun katakan kalaulah setahun pun keluar darah merah, tetap dikira istihadah. Tetapi di sini hari ke-20 itu darah bertukar menjadi warna hitam, lebih kuat daripada merah. Ya dah? Jadi kalau hari 21 tu sama ada hitam ataupun merah,
tetap dikira sebagai haid untuk pusingan baharu kerana istihadah kita dah cukup waktu minimum dia pada hari ke 20 ni. Hari 20 ni last maksimum minimum suci tu. Itu dia. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini hari ke-21 tetap dikira haid walaupun darah merah. Itu dia. Itu cara kiraan dalam kaedah tamyiz. Sama je cara kiraan dalam kaedah takwim yang kita bincang minggu lepas. Kalau tak cukup lagi tempoh minimum suci 15 hari, kena cukupkan juga walaupun ada darah dalam tempoh tersebut. Itu dia. Sama. Ya Kak, ya In. Tak maaf Kak Nun. Ya. Saya ada soalan yang basic semula. Basic. Kan kita punya syarat tamyiz hitam tak boleh lebih daripada 15 hari. Ya. Lepas tu 24 jam dan yang ketiga darah merah ni kena tak boleh kurang daripada 15 hari. Saya nak tanya, darah merah tak kurang daripada 15 hari tu, itu dikira dari hari pertama ke atau dikira daripada hari yang dia keluar? Okey, gini sebenarnya. Darah merah ini yang akan dihukumkan istihadah, dia tak boleh kurang daripada 15 hari sekiranya dia berselang dengan darah yang kuat. Bermakna dia kena curi darah kuat itu. Itu maksud darah lemah itu tak boleh kurang 15 hari. Maknanya kalaulah hari ke-18 ini, hari ke-19 ini baru 14 hari kan? Yang merah. Baru 14 hari. Bermakna dia kena cukupkan 15 hari. Jadi sebab itu kita curi, kita ambil sehari hari yang ke-20 itu. Sebab hari ke-20 tu bukan merah. Jadi dia kena cukupkan. Itu maksudnya darah lemah ataupun darah merah ini mesti tak kurang 15 hari sekiranya dia ni ada diselangi dengan warna yang kuat. Jadi warna kuat itu kita kena curi untuk mencukupkan 15 hari. Itu makna dia. Itu Kak Nun menentukan yang istihadah dan waktu suci ni. Tapi yang untuk kita menentukan sama ada kita nak menggunakan kaedah takwim ataupun adat ataupun tamyiz tadi. Menentukan kaedah tamyiz. Kalau untuk kita menentukan kaedah tamyiz, kan? Maknanya kalau daripada hari yang pertama ni, pada hari yang pertama, maknanya kalau kita nak ikut tamyiz, katalah merah tu daripada hari yang pertama. Oh, betul lah. Maknanya kalau kita nak kena guna tamyiz ni, kalau pada hari yang pertama, dia kena melebihi 15 hari lah kan? Dan lepas tu ada darah hitam, baru kita boleh guna tamyiz kan? Memang kalau ada dua warna dan kita tengok darah hitam sebab kita nak hukumkan haid adalah darah yang kuat. Maksudnya darah hitam. Jadi kalau ada dua warna, kita kena tengok darah hitam tu. Darah hitam tu yang tidak boleh lebih daripada 15 hari. Tu. Okey, boleh In? Boleh. Okey. Itu dia. Jadi kalau kita nak kira cara menyempurnakan 15 hari suci tu sebenarnya sama saja. Sama ada kaedah takwim ataupun kaedah tamyiz, sama je. Kalau kaedah takwim, contohnya minggu lepas kita tengok andai kata darah haid kita 5 hari haid kita. Lepas tu kita suci. Tak keluar dah haid ni. Sampai mungkin hari ke-19 ada darah. Tak? Ada darah. Jadi kalau takwim, tak kira lah warna darah itu warna apa di hari ke-19 itu. Maknanya apabila ada je darah hari ke-19,
masih lagi dalam tempoh istihadah. Bermakna hari ke-19 itu tetap dikira waktu suci juga. Di istihadah. Itu dia. Sama je sebenarnya. Cuma mungkinlah kita keliru. Sebab apa? Sebab ni kita dah sekali istihadah dah. Lepas tu nak kira pula waktu istihadah sekali lagi pula. Itu dia. Okey. Jadi, kalau kita tengok di sini, bila istihadah tak cukup 15 hari dan dalam masa yang sama ada darah pelbagai tahap, makna kita kena abaikan. Walaupun masa itu darah yang kuat. Jadi kita kena curi dia untuk menyempurnakan minimum suci. Itu maksudnya. Untuk kita menentukan haid yang akan datang. Sekiranya darah keluar berterusan. Contoh ni lah. Hari ke-21 tu masih ada darah. Darah yang sama pula dengan hari ke-20. Jadi hari 20 kita kena ambil dia sebagai istihadah. Hari 21 baru jadi haid. Sebabnya tempoh istihadah kita tamat di sini. Tamat pada hari ke-20 ini. Cuma masa kita belajar hari tu, kita nak tentukan sharp 15 hari tu, kena cukuplah 360 jam di sini. Bermula hari ke-6 ni. Sebab itu kita kena tanda. Kalau ada pertukaran darah. Contohnya hari pertama sehingga hari ke-5 keluar darah hitam kita kata. Ya dah. Lepas tu hari ke-6 bertukar warna. Jadi kita kena tanda ni. Kena tanda waktu. Yang kita pastilah maknanya bukan kita kata kena cek sama, tapi bila kita perasan bahawa tadi ataupun kemarin hitam, sekarang ni dah cair dah ke arah cair. Jadi kita tanda waktu itu supaya kita boleh pastikan bila tempoh waktu yang cair ni berhenti, iaitu mesti sekurang-kurangnya 360 jam. Iaitu 15 hari, 15 malam. Sama seperti mana kiraan haid kita. 360 jam. Itu dia. Okey. Ada nak tanya mungkin Kak Anu terang ni dok siapa ke ataupun payah faham ke, boleh tanya. Boleh faham tak Kak Anu terang? Boleh Kak Anu. Kak Anu takut. Kak Anu takut apa ni? Kak Anu jelas tu mungkin belik ke, orang tak faham ke bahasa Kak Anu ke, gitu. Okey, kalau faham tak apalah. Okey. Kita tengok pula cara kiraan jika nakok menyelangi darah yang keluar. Kita tengok slide. Okey, hak ni haid lah ni, hak sambungan tadi. Okey, kita tengok slide baru. Ni contoh dia 3 hari hitam. Hari pertama sehingga hari ketiga warna hitam. Lepas tu darah berhenti. Maknanya nakak 10 hari. Lepas tu hari ke-14 keluar darah merah selama 3 hari. Sampai hari ke-16 tu. Jadi kalau kita tengok darah merah keluar dulu. Hak ni pun rasa tak ada masalah juga macam tadi. Tapi kita tengoklah cara kiraan dia macam mana. Okey. Jadi hari-hari yang kita lalui, kita tak solat sehingga hari ke-16. Bila hari ke-16 masih ada darah dan boleh ditamyiz dah. Maknanya kita pun pasti dah. Tadi tu 3 hari hitam tu boleh dihukumkan sebagai haid. Kerana apa? Kerana darah hitam tu cukup syarat dah. Maknanya dia lebih daripada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. 3 hari. Maka haid kita 3 hari lah. Jadi hari selebihnya adalah istihadah. Sama macam tadi. Bila dah ada haid, maka kita boleh mandi wajib pada hari ke-16. Dan solat untuk hari keseterusnya. Itu dia. Cuma kalau kita tengok jika ada darah pada hari ke-17. Hari ke-17 keluar darah. Jadi dalam keadaan begini, kita kena ingat formula istihadah paling minimum 15 hari.
Jadi kita kata tadi baru berapa hari? Baru 14 hari pada hari ke-17 ini. Itu dia. Dan kita tengok lagi. Andai kata keluar darah berterusan dengan warna yang lebih kuat. Warna yang lebih kuat pula pada hari ke hari ke berapa tu? Hari ke-18. Ya tak? Okey, hari ke-18. Okey. Jadi kita kata ni anak panah kedua ini merupakan border. Border minimum istihadah. Hari ke 19 tu last. Ya tak? Itu dia. Jadi kalau kita tengok di sini, hari ke-18 tu apa-apa warna macam tadilah. Apa-apa warna darah tetap dikira istihadah sebab dia duduk dalam tempoh istihadah. Dia duduk dalam tempoh minimum istihadah. Maknanya apa-apa warna darah hari ke-18 tetap dikira istihadah. Itu dia. Jadi kalau kita nak kira pula andai kata keluar darah pula secara berterusan pada hari ke-19. Hari ke-19 inilah pula akan dikira haid untuk pusingan baharu. Tu dia. Okey. Boleh faham tak tu? Jadi kalau kita tengok di sini, walaupun kita kata hari ke-18 itu hitam dah. Kalau kita tak guna kaedah ini, mungkin kita ingatkan hari yang hitam tu dah haid pusingan baharu, ya tak? Itu dia. Jadi pentingnya kita mencukupkan minimum suci 15 hari ataupun minimum istihadah 15 hari. Untuk kita kira haid yang akan datang. Itu dia. Okey. Orang lain boleh faham ke tak ni? Nak tanya. Ke Ida ke? Boleh tak? Kaedah dia sama je ni. Kaedah menyempurnakan minimum suci tu sama je. Okey, boleh? Okey. Kita tengok lagi contoh. Biar betul-betul faham. Kemungkinan ada perbezaan. Okey, jadi kalau kita tengok tadi tu darah hitam keluar dulu. Jadi senanglah kita nak kira, ya tak? Cumanya kita tengok contoh seterusnya. Kita tengok darah merah keluar dulu pula macam mana. Diselangi dengan nakak juga ni. Okey, 3 merah, 10 nakak. Mari pula darah hitam 3 hari. Macam mana? Hak ni mungkin susah sikit lah. Susah sikit kalau dia berhenti setakat tu tak susah. Tapi jika darah itu bersambung lagi, berterusan. Itu dia. Kita tengok. Kalau macam ni, mungkinlah hari ke-16 tu, kita memang tak boleh mandi, ya tak? Sebab apa? Sebab hari ke-16 tu darah hitam. Selagi darah hitam tu tak berhenti dalam tempoh 15 hari, kita tak boleh mandi wajib lagi. Sebab darah hitam itu kemungkinan akan dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Jadi hari ke-16 kita tak mandi. Okey. Sebab apa tadi tu? Kak Nur dah terangkan. Okey, dan kita tengok pula. Apa ni? Bila darah hitam itu, makna hari ke-16 darah hitam, kita tak boleh mandi wajib. Kita kena pastikan dulu darah hitam itu keluar. Kalau dia tidak melebihi 15 hari, dia akan dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Sebab syarat haid mesti tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Jadi kalau darah berhenti setakat itu, hari ke-17 kita kena mandi wajib dan kita hukumkan haid kita 3 hari. 3 hari itu bila? Iaitu hari pertama, kedua dan ketiga. Selebihnya adalah istihadah. Itu dia. Tapi kita buat contoh di sini, andai kata darah hitam itu berterusan. Jadi kita anggar dah ni. Hari ke-16 itu kita anggarkan darah hitam akan berterusan. Jadi kita kena
kita kena kira dah. Kalaulah darah hitam ini keluar dalam tempoh 15 hari. Bila tamat tempoh 15 hari hitam ni? Tempoh 15 hari hitam ini akan tamat pada hari ke-28. Jadi kita kena angka dah. Kita duduk sekarang ni pada hari ke-16. Maknanya kita kena kira lah ni. Sebab hari ke-16 ni kita tak boleh mandi. Jadi kita pun set dalam jadual kita tu, tempoh hitam akan berakhir pada hari ke-28. Itu dia. Jadi kita pun tunggulah darah itu keluar kedok ni. Jadi kalau kita andaikan darah itu berterusan hari 29 barulah dihukumkan haid untuk pusingan baharu. Itu dia. Okey, kita tengok contoh. Keluar darah hitam 2 hari lagi. Lepas tu keluar darah merah pula. Bila keluar darah merah pula macam mana? Kita sekarang ni tak sampai lagi ni hari ke-20, 21 tak sampai lagi. Sekarang kita berada hari ke-19. Tadi hari ke-16 kita tak mandi wajib lagi sebab darah hitam. Jadi apabila kita berada pada hari ke-19 dan hari ke-19 darah dah bertukar menjadi darah merah, lebih lemah daripada warna hitam. Maknanya hari ke-19 kita boleh mandi wajib. Kita dah boleh mandi wajib. Dan kita boleh tentukan haid kita berapa hari? Haid kita 5 hari yang hitam. Hari ke-19 tu. Okey, ada nak tanya tak sini? Hari ke-16 kita tak boleh mandi wajib. Kak Noh. Ya. Macam peningkat juga kan. Maksudnya kalau ini dia guna kaedah tamyiz ke ni? Tamyiz lagi, boleh tamyiz lagi tu. Tamyiz lagi. Okay. Sebab darah hitam. Sebab darah hitam tu kalaulah siapa dalam tempoh 28 ni darah hitam belaka, maka darah hitam itu akan dihukumkan haid 15 hari. Maknanya tamyiz lagi lah tu. Okey. Cumanya okey, Ain nak tanya. Saya terlepas tadi sebab bising dekat rumah saya ni. Saya terlepas. Yang pertama tadi Kak Nur. Yang pertama tadi tu kan darah hitam yang 3 hari sampai 14, 15, 16 kan? Ya. 14, 15, 16. Tadi Kak Nur kata yang hari pertama ni merah tapi dekat sini hitam. Hitam ke? Dalam slide hitam ke? Tapi maknanya sekarang ni kita ikut yang Kak Nur cakap lah tadi tu. Pertama merah, hari kedua merah, hari ketiga merah. Lepas tu kat hujung ni 14, 15 dengan 16. Yang pertama tahap yang pertama tadi sebelum Kak Nur tambah-tambah tadi tu. Bila hari ke-16 ni kita dah mandi. Tak mandi lagi, tak mandiin. Hari ke-16 tak mandi. Maknanya sekarang ni tadi tak ada lagi hitam 17. Ya. Mas hitam 17 ni tak ada lagi. Bermakna kita duduk hari ke-16. Hari ke-16 itu hitam. Kita tak boleh mandi lagi. Yalah, kita tak boleh mandi lagi. Kita kena tunggu sampai habis. Tapi kalau dalam yang ini, yang Kak Nur kata tadi, haidnya dikira 3 hari. Yang pertama tadi. Kalaulah berhenti sampai 16 itu, hari ke-17 kita boleh mandi. Kalau hari ke-17 tu tak ada darah kan? Maknanya 3 hari haid yang hitam. 3 hari yang hitam. Saya ingat 3 hari yang merah ni. Bukan. Maknanya memang yang hitam 3 hari. Tetapi haid kita hari pertama lah. 1 hari bulan. Kalau hari pertama tu 1 bulan lah. Walaupun hitam duduk di sini. Maknanya walaupun hitam tu duduk pada hari ke-14. Tapi bila kita tetapkan haid kita 3 hari, maknanya 3 hari di depan. Pada haid yang pertama, kalaulah hari pertama itu contohnya 15 hari bulan ke 12 hari bulan ke 7 hari bulan itu. Bukan pada sini. Cuma bilangan haid sahaja. Okey. Jadi yang sini yang dikira sebagai
pelbagai haid ni hari ke-14, 15, 16 sahajalah. Ni kes yang pertama tadi yang ya. Jadi kita kena qada lah yang 3 hari ni. Bukan qada 3 hari. Qada 14 hari solat. 14 hari 14 hari solat. Okey. Kak Nur. Ya. 3 hari ni sinilah saya faham tadi. Yang 3 hari yang merah ni. Bukan. Cumanya apa ni? Bilangan kita ambil bilangan kita okey 3 hari haid kita, tapi haid kita tu kita start pada mula-mula keluar darah tu lah. Maknanya kalau hari tu berapa bulan, tengok berapa bulan. Okey. Kalau kira 1 hari bulan pun. Kalau okey satulah je gitu. Okey, boleh. Kiraan haid tu ambil yang hitam sahaja kan, bukan yang merah ni. Bukan. Yang hitam. Siapa nak tanya? Buat Nana? Kali tu kan tiada nak buat 10 hari tu kan. Mestilah masa 10 hari tu dia mandi tu dia semayang kan masa tu. Ya semayang dah. Oh sungguh ya semayang dah ni. Dia semayang kan masa tu. Ya semayang dah sekali. Hak hitam tu. Jadi maknanya hak dia semayang bila dah kata hak hitam tu maknanya hak dia semayang tu tak jadi hak Tak jadilah, tak jadi. Tak jadi. Maknanya kalau kena waktu bulan puasa pun dia kena qada. Kena qada balik. Kena qada balik ni. 14 hari ni termasuklah ni. Termasuk puasa dia. Solat kena qada sampai sini. Puasa pun kena qada juga ni. Hak ya mandi dah tu. No tu lah. Kak Nur. Ya. Kak Nur. Kod depan tu nombor 1 tu warna hitam ke? Merah hitam ke Kak Nur ni? Kak Nur berhitam tau. Ya. Merah. Okey tak? Merah. Okey. Okey dah. Okey. Jadi head hok hitam tu lah. 5 hari. Jadi sekarang ni dia kira hak tu hak hitam lah. Hitam lah. Sebabnya kita kata tadi kalaulah hari ke-17 ini tak keluar dah. Tak keluar maknanya 3 hari hitam lah. Bermula hari pertama, kedua, ketiga. Selebihnya dikira istihadah. Dan kita buat contoh pula. Andai kata hari ke-17 ini keluar lagi darah hitam. 18 hitam juga. 19 hitam juga. Jadi apa yang kita nak buat ni? Hari ke-19 ni merah. Jadi hari ke-19 ni kita tukar. Maknanya hari ke-19 kita boleh mandi wajib pula. Okey, boleh? Hari ke-19 mandi wajib. Mandi wajib sebab apa? Memang confirm dia nya istihadah. Sebab tempoh istihadah tak cukup lagi ni. Dia tempoh maksimum istihadah pada hari ke-20. Okey. Jadi kalau darah keluar lagi pada hari ini maknanya tetap dikira istihadah lagi. Sapalah pula hari kalau darah yang sama lah ni. Kalau darah merah. Kalau darah merah keluar lagi maknanya masih lagi istihadah. Tetapi kalaulah keluar pula darah hitam, itu kita nak khabar apabila diselangi darah hitam tu. Contoh. Maknanya kalau hak ni dikira apa ni? Okey. Ni mula-mula. Hari ke-19 ni kita mandi wajib dah kan? Sebab dia istihadah. Istihadah dia ni habis tempoh pada hari ke-20. Okey. Ada. Waktu istihadah dia, minimum istihadah dia tamat pada hari ke-20 ni. Jadi, kalaulah darah keluar pula hari ke-21, ke-22 ini, haid untuk pusingan baharu.
Sebab apa dia kena apa ni? Darah merah ini tetap dikira haid pada hari ke-21 ni? Sebab tempoh minimum suci dah berakhir. Tempoh minimum suci dah berakhir pada hari ke-20. 15 hari cukup dah. Jadi, sebab apa merah ini tetap dikira haid, tidak dikirakan istihadah? Sebab sebelum ni dah ada darah merah ni di sini. Tapi kalaulah misalnya hari ke-14, 15 ni merah, maknanya keluar merah selepas ni baru dikira istihadah. Faham tak? Contohnya, kita tengok contoh tadi. Maknanya, apabila darah hitam duduk di depan, lepas tu merah. Merah ni mari asal lagi dah ada merah. Barulah darah yang keluar merah secara berterusan ini akan dikira istihadah. Tapi, kalaulah hari ini, di depan merah ni dah ada hitam, maknanya kena cukupkan minimum suci sahaja. 15 hari. Bila dah cukup 15 hari minimum suci ni, maka hari yang ke-21 ni bila keluar darah warna merah ataupun darah yang lebih lemah, tetap dikira haid. Untuk pusingan baru pula. Okey. Tengok dulu, renung-renung dulu. Kau dak faham tanya? Kak Noh. Ya. Saya macam tak faham ni. Benda ni Kak Noh tulis head yang bawah tu hok slide hok Kak Noh buat merah. Hijau merah tu. Lepas tu head 5 hari. Hok atas tu kira hari bulan tu ke gana? Tak. Head tempat ni lah. Haid ni 5 hari. Kita tentukan haid ni 15 hari berdasarkan hitam yang keluar pada hari ke-14, 15, 16, 17 dan 18. 5 hari haid. Kita letak di sini. Di sini bermulanya haid kita hak baru ni. Lepas tu hari ke-6 sampai hari ke-20 merupakan waktu minimum istihadah kita. Hok baru mana Kak Noh? Ni hak baru sekarang ni lah. Kalau hari ke-19 ni keluar merah, ke-20 merah. Tu. Oh, dia macam ni ya Kak Noh ni. Dia maknanya kat sini, kalau macam sebelum ni, mungkin hak keliru tadi. Kalau sebelum ni kita faham, apa kata hitam bermula 14, 15, 16, 17, 18 dan dikira sebagai 5 hari ni sebagai haid. Kita sebelum ni kita faham 14 hari bulan tu lah, maknanya mungkin kita akan kira yang istihadah kita kira hari suci kita ni bermula 19 hari bulan. Tapi sebenarnya yang 5 hari ni walaupun dia dekat tengah-tengah, tapi 5 hari ni sebenarnya bermula daripada hari pertama. Ya. Kita keliru tempoh hari. Ya. Keliru tempoh hari. Tapi hari tu kita macam dah faham. Cuma kali ni bila letak dalam jadual macam ni, macam ni keadaan sebenarnya. 5 hari di tengah tu kita kena bawa ke awal. Ya. You tak boleh duduk hari sini. Sebab hari pertama ni kan dah keluar darah. Takkanlah kita nak kata masa tu bukan haid. Mesti haid dah lah. Itu. Mungkin ada yang termiss di sini. Bila kita sebut 5 hari hitam ni haid, orang ingatkan di sini bermulanya haid. Ya tak? Tapi sebenarnya haid kita ni ambil saja bilangan. Tapi kita kena kira dari permulaan keluar darah itu. Itulah yang saya tanya tadi. Yang 3 tadi tu bila Kak Nun kata 3, 3 yang mana? Saya faham macam 3 yang merah tu rupanya 3 yang hitam yang tengah dibawa ke depan. Tapi tadi 3 sebab 2, 2, 3 kan. 1, 2, 3, 14, 15, 16. Sekarang ni 5 pula. 5 ni barulah kita nampak. Baru dapat dah. Gitu. Okey. Hafal tak? Jadi hari maknanya
Maknanya ya sebab dia nakok tu jadi kira hari ke depan tu kena. Gini hai. Mungkin dah kalau kita cerita dari awal dah. Okey. 1, 2, 3 keluar merah. Lepas tu hari keempat ni dak keluar darah. Mungkin kita semayang dah. Ya dak, kita mandi wajib apa serba. Tiba-tiba hari ke-14 ni keluar darah. Warna hitam pula dah. Jadi kita pun stop. Bermakna ni dak kira dah ni. Burn lah ni. Kira burn lah dah sebab keluar hari ke-14 ni. Okey, hari ke-14 keluar, kita pun tunggu hari 15 dak berhenti juga. Hari ke-16 sepatutnya kita kena mandi dah sebab dah melangkaui 15. Mesti kita berada dalam istiadah, tapi dia tak boleh mandi lagi pada hari ke-16 sebab darah hitam. Sebab darah hitam ini akan dikira haid sekiranya cukup syarat dak lebih daripada 15 hari. Okey. Tu. Jadi maknanya haid kita bulan ni dak boleh tentukan lagi lah ni. Sebab kalau kita tentu 3 hari tadi dak jadi dah. Burn disebabkan keluarnya darah hitam pada hari ke-14. Maknanya burn belaka. Memang kita masih lagi mengira ni. Hak mana sepuh haid kita. Nak kira berapa hari ni haid kita. Pada hari ke-16 itu. Okey, hari ke-16 dari mandi wajib. Hari ke-17 tak boleh lagi sebab hitam. 18 tak boleh lagi sebab hitam lagi. Dah lepas tu, dalam masa yang sama kita mesti kira. Haid ini, darah hitam ini, sekiranya dia berhenti pada hari yang ke-28, maknanya hak ni lah bilangan hitam inilah akan dikira sebagai haid kita. Itu dia. 15 hari tu tamat pada 28 hari bulan. 28 hari ke-28. Lepas tu, hari ke-9 Allah lega. Sebab dia keluar warna merah. Jadi bila keluar saja warna merah, kita boleh mandi wajib. Sebab kemungkinan kita sekarang ni dah istihadah dah. Mungkin warna merah itu akan jadi istihadah lah. Sebab 5 hari ni, 5 hitam ni akan dikira haid dah. Sebab cukup syarat dia nak jadi haid. Ya tak? Itu dia. Okey, jadi hari ke-9 kita pun boleh tentukan haid kita 5 hari. Ni Kak Nur letak ni. Kak Nur letak 5 hari di depan ni. Bermakna haid kita ni pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berdasarkan 5 hari hitam ini. Okey? Boleh Ya, boleh. Okey. Jadi, ya, Kak apa? Okey, 14, 15, 16, 17, 18, hari bulan adalah darah haid. Ya. Warna hitam. Okey, kemudian apa tu? 19 kan? Sampailah 28 hari bulan itu berdarah merah. Okey, jadi yang keseluruhan tu maka kita anggaplah itu sebagai tempoh haid lah kan? Mana ni? Hitam tu dengan merah hujung tu atau hitam ini sahaja. Okey. Hari ke-19 itu sebab dah merah, maknanya kita dah boleh tahu dah haid kita berapa hari. Hari ke-19 tu. Kita dah boleh tahu, dah boleh tetap dah haid kita 5 hari hitam ini. Bermakna bermakna haid kita ni hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 hari tu rupanya haid kita 5 hari sahaja. Hitam 5 hari itu sahaja. Tapi bukan kira daripada 14 ni. Bukan 14 hari bulan, tapi 1 hari bulan. Kita anggap hari bulan lah atas ni dah. Hari keluar hari pertama tu hari bulan lah. 14 tu 1, 15 tu 2, 14 tu 1, 15 tu 2, 16 tu 3, 17 tu 4, 15. 18 tu hari ke-5 haid. Betul dah situ haid. Yang warna hitam itu. Okey. Lepas tu yang selebihnya tu nak ke sampai 28 hari bulan tidak dipanggil haid. Senang cerita gini Kak apa? Faham tak Kak Nur sebut? Faham tak faham tak Kak Nur cerita tu? Hari ke-19 ini bila warna merah, maknanya kita dah dapat tentukan haid kita itu
yang mana darah hitam keluar itu 5 hari. Bermakna kita dah tahu 5 hari haid. Maknanya di sinilah bermulanya hari 1 hari bulan 2 hingga 5 ni haid kita. Jadi bermula 6 sehingga 20 tempoh istihadah kita. Sebab hari ke-19 dah merah kan? Jadi maknanya istihadah kita lah. Cuma kita baru semayang 2 hari di sini. 19 dan 20. Ni hak warna hijau ni Nur letak dah ni tempoh istihadah dia ni kat apa? Ni bermula hari ke-6 sehingga hari ke-2. Hijau muda, hijau tua tu. Ni hijau muda dia duduk di bawah ni. Duduk di bawah. Dia tulis situ istihadah 15 hari. Okey. Waktu istihadah kita tamat pada hari ke-20 ni. Bermakna 19 kita semayang, 20 kena semayang lagi. Darah merah ini. Tapi hari ke-21 kita kena stop balik sebab minimum istihadah kita dah habis. Jadi hari ke-21 ini akan dikira haid untuk pusingan baharu. Faham? Pada Kak Po? Kak Po tengok lambat-lambat. Dah apa kena biar faham Kak Po, dah apa kena renung-renung dah, kena renung-renung dulu. Faham tapi nampak lah. Okey, In nak tanya? Ada orang lain nak tanya ke? Kalau tak ada, saya ada ni, sebab saya rasa benda yang Kak Nun tunjuk ni, ini yang selalunya berlaku. Kan? Yang kalau macam kita belajar sebelum ni tu macam dia macam teori. Yang ini memang selalu berlaku. Macam kita dah berhenti berapa hari, lepas tu datang pula. Kan? Ini biasa budak-budak muda macam ni. Kes-kes macam ni. Kalau budak muda lah ada kes macam ni. Cuma saya ada 2 pertanyaan dekat sini Kak Nun dengan yang ini. Okey, dia ada situasi yang lain pula. Kalau dah macam ni kan, apa kata kalau kata haid hitam dia ni daripada 14 ni sampai hari ke-28 ni dia hitam. Lepas tu dia berhenti. Jadi betul tak kalau saya kata kalau dia sampai 15 hari tu kita punya haid tu dikira sebagai 15 hari bermula 1 hari bulan. Betul tak? Ya. Bermula 1 hari bulan. Maknanya kita dah pun tempoh suci dah cukup 15 hari di sini, bermula hari ke-16 sampai tak cukup lagi lah 1, 2, 3, 4. Nama asyik ada bertukar saya punya ni 1, 2, 3 kena sampai hari ke-30 lah. Tapi kalau dia berterusan hitam, hari lepas hari ke-30 tu baru dikira haid baru. Itu situasi yang pertama, betul tak Kak Nun? Bukan gitu nanti gini. Nanti Kak Nun buat contoh. Ada contoh Kak Nun buat yang hitam direct ni. Tapi Kak Nun nak suruh faham dulu sini. Ada Kak Nun beri contoh. Cuma Kak Nun nak suruh faham sini dulu. Faham tak ni orang lain? Di sini faham. Okay. Kak Nun, itu situasi yang kedua tu Kak Nun ada contoh lain. Maknanya kita akan belajar terus. Tapi ada satu lagi. Okay. Yang ini yang basic. Basic. Kata yang basic, maknanya katalah merah ni sampai hari yang ke-15. Merah ni sampai hari yang ke-15. Hari ke-16 ni baru hitam. Yang itu tu yang saya rasa macam mana nak kira tu. Okey. Sebab itu Kak Nun suruh faham dulu hak yang ni cara kira ni pertukaran darah apa sebab. Sebenarnya hak tu samanya back to basic. Back to basic Kalaulah kita kata hari pertama sampai hari ke-16 tu hitam. Bermakna merah kan? Merah. Semua merah kan? Satu warna. Bermakna hari ke-16 itu kita dah boleh mandi wajib. Dan kita kembali kepada kaedah adat. Sebab tidak boleh tamyiz. Sebab satu warna. Kita tak boleh nak beza warna-warna darah. Tak? Sebab dia keluar itu satu warna. Jadi hari ke-16 tu kita dah mandi wajib. Dan kita mesti tengok haid bulan lepas kita berapa hari. Haid bulan lepas. Tapi kata yang merah tu Kak Nun
pertama dia bukan sampai hari ke-16. Merah tu dia sampai hari ke-15. Okey. Hari ke-16 tu hitam. Okey. Yang baru ni lah Kak Nur cerita tu. Hari ke-16 hitam ni kita tak boleh mandi wajib. Sebab dia hitam. Dia lebih kuat daripada warna merah itu. Jadi kita tak boleh mandi wajib, kita tunggu 15 hari hitam itu berhenti. Kalau dia berhenti dalam tempoh 15 hari, bermakna dalam sehingga 30, kita boleh mandi wajib. Tapi andai kata tak berhenti juga pada hari ke 30 tu tak berhenti. Okey. Jadi hari ke 31 kita mesti kira. Kita mesti kira dah hari 31 itu tak boleh mandi wajib lagi sebab hitam. Tapi kita boleh kira sahaja haid kita bulan tersebut berdasarkan adat kita yang lepas. Kalau adat haid kita bulan lepas 5 hari, lepas tu 5 hari lah haid kita. Selebihnya adalah istihadah. Selebihnya adalah istihadah sampai 30. Tapi hari ke-31 itu haid pusingan baharu. Kita tak boleh mandi wajib lagi. Sebab kita ingat tak contoh hari tu Kak Nur beri tu orang yang tak semayang sampai hari 45. Itu. Okey. Okey, terima kasih Kak Nur. Okey. Kak Apah tadi, Kak Apah faham tak Kak Apah? Sini. Oh, renung-renung lah. Sebab Kak Apah dia confuse tarikh atas tu yang hari bulan tu. Ni. Dia bilang kat situ lah. Gini Kak Apah. Kak Apah jangan tengok tarikh ini. Jangan tengok tarikh ini. Okey. Jadi kalau katanya hari ke-14 ini hitam. Yang mana kita dah tentukan 5 hari hitam ini. Bermakna haid kita 5 hari. 5 hari ni bukan duduk di sini. Tetapi kita pergi kepada hari pertama keluar darah itu. 5 hari haid kita. Faham? Lepas tu, hari ke-6 ni kita kira ia sebagai istihadah. Kita kena kira dengan jari pun tak apa, senang. Jari hari ke... Kira jari lah. Jadi kalau hari hitam tu tolak pergi tepi tu, jadi hari pertama tu lah 5 hari tu. Ya. Lepas tu hari ke-6 istihadah. Hari ke-6 kita bilang sampai 15 hari cukup. 15 hari kena cukupkan 15 hari sebab minimum istihadah 15 hari. Cukup tak? Hari ke-20 tu habis minimum suci, minimum istihadah. Okey, campur dengan hak hitam, hak awal tu 5 tu haid. Okey, tak apa teruskan. Okey, boleh tu. Jadi hak ni hari ke-21 haid pusingan baharu. Makna tengoklah berapa hari keluar tu. Jangan lebih 15 hari pula lah. Kalau lebih pula 15 hari, kita kena kembali seperti tadi pula. Okey. Assalamualaikum Kak Nun. Salam, mati. Nak tanya, nak confirm balik. Katakanlah dia suci 3 hari hak merah tadi tak? 1, 2, 3. Dia suci pula dah. Hai. Keluar darah. Nakak. Nakak sampai ke hari ketiga kan. 1, 2, 3 tak. Lepas tu dia nakak dia mandi wajib lah. Puasa. Lepas tu dia panggil pula yang ke 14 ni. Hitam. Okey. Jadi puasa dan solat masa ni memang benda ni memang kena qada semula. Kena qada puasa. Walaupun yalah kita kira hari pertama haid tu 14. Jadi yang ni memang kena qada semula. Bukan hari pertama 14 ni. Maknanya kita kena kira bilangan haid je. Bilangan haid je. Bilangan haid. Tapi jangan kita kata hak ni yang haidnya kita duduk di 14 ni, bukan. Maknanya kita kira bilangan sahaja di sini dan haid kita
mesti hak yang pertama ni. Hak yang pertama keluar ni tak kira lah berapa hari bulan. 5 hari bulan ke 10 hari bulan ke di sini. Sebab itu Kak Nun tak letak tarikh. Maknanya senang kita kira hari pertama keluar darah. Maknanya tarikh tu mungkin kita boleh refer ke kalender lah. Istilah kita guna tu. Maknanya kita kata, jangan pula kita kata bulan ni haid kita ni start 14. Lepas tu kita nak kira pula kayak gini. Beliklah jadi. Kemungkinan suci tak cukup ni. Kalau kita kata 14 hari bulan, hari ke-14 ni haid pertama kita. Tak boleh lah tu. Ya kena nu. Hari mula-mula keluar darah nu. Dikira haid kita. Tengok tarikh berapa bulan. Sebab kalau kita kira di sini haid kita, suci kita ni tak cukup. Kita tak boleh nak kira suci ni di depan ni. Kita tak boleh kira suci di sini. Mana ada suci dulu baru haid. Mesti haid dulu. Okey. Okey, boleh faham? Okey, terima kasih. Okey. Kita teruskan. Hak ni Kak Nubi contohin darah hitam ni berterusan. Tengok. Okey. Ni tengok dulu dah macam Sakdi. Okey, hari pertama, hari kedua keluar darah, kedua ketiga lah darah merah, darah lemah lah. Kalau ni masa ni kita tak tahu lemah ke kuat. Sebab memang darah merah keluar ya dah. Kita tak tahu lagi hak ni lemah ke hak ni kuat. Sebab tak ada perbezaan lagi. Itu dia. Okey, dan seterusnya, seperti tadi juga, kita tak boleh mandi wajib lagi. Memang kita mandi dah ni. Tapi Kak Nur tak mahu cerita dah lah. Yang masalah kita ni, kita nak kira masa istihadah dah ni. Maknanya kita tak perlulah cerita dah. Hari ke-4 ni kena mandi wajib ni. Maknanya boleh faham lah ya tak? Bila tak ada darah ni, memang orang sampai tahap ni orang faham dah. Mesti mandi. Waktu hari ke-4 ni. Okey. Dan kita tengok gini. Kita nak selesai apabila ada orang cerita ke kita ni. Masa ni dak mari ni dak mari dak keluar darah. Tiba-tiba hari ke-14, 15, 16 ada darah. Jadi hari ke-16 tu kita tak boleh mandi wajib lagi. Tunggu darah hitam tu berhenti. Kalau tak berhenti sehingga hari ke-28 macam tadi. Hari ke-29 guana-guana pun kena buat analisis. Kalau darah tu tak berhenti. Ni tak berhenti ni. Maknanya 29 pun keluar lagi darah. Tapi guana-guana pun kita tak boleh tunggu dah. Sebab apa? Sebab hari darah hitam ni lebih dah 15 hari. Hari ke-29 tu. Dah lebih dah 15 hari. Kita pun kena buat analisis. Kembali kepada adat. Sebab tak boleh tamyiz dah ni. Sebab luput syarat tamyiz darah hitam melebihi 15 hari. Luput syarat tamyiz. Okey, jadi kita pindah kepada kaedah adat. Tengok adat haid masing-masing. Kalau adat yang lepas, contohnya Kak Nur letak 7 hari. 7 hari, maka haid bulan ni 7 hari lah. 7 hari. Dan selebihnya adalah istihadah. Ni. Istihadah dari sini sampai ke sini. Istihadah. Berapa hari? Haid 7 hari. Istihadah 21 hari. Okey. Setakat ni, sampai sini faham ke tak ni? Ya. Kalau darah hitam tu dia betul-betul berhenti 28. Okey, kalau berhenti betul-betul 28, hari ke-29 wajib mandi wajib. Mandi wajib haid kita 15 hari. Istihadah kita 15 hari. Haid 15 hari. Haid dikira mana pula istihadah? Sampai hari yang pertama. So istihadah hari ke-16, 17. Okey, istihadah tak sampai lagi ni. Kalau hari ke-28 ni dah habis lagi. Dah habis lagi. Istihadah tak habis lah. Istihadah ni dikira 13 hari. Tapi dan dikira suci baru 13. Ambil, curi lagi.
Curi lagi 2 hari curi. Maknanya kalau selepas kata 31 ataupun 1 hari bulan tu datang dah, kita dah curi dah cukup dah 15 hari suci. Katalah datang pula 1 hari bulan tu warna merah pula. Tetap dikira haid untuk tetap dikira haid. Okey. Terima kasih Kak Non. Sebab apa merah pun dikira haid? Ini pun banyak perbahasan, sebenarnya luas. Okey, sebab dikira haid untuk hari ke-31 tu sekiranya keluar darah yang lebih lemah ke, tak kira. Sebab di sini dah ada 2 warna. Warna merah dah ada hari pertama kan? Lepas tu hari ke-14 ni ada warna hitam. Bermakna dah ada 2 warna. Maknanya hari ke-31 itu sebarang warna akan dikira haid untuk pusingan baharu. Tetapi kalau awal-awal lagi 1 warna, maknanya itu lain kira dia tu. Lain pula kira. Okey, lepas tu. Itu caranya. Sebab tu Kak Nur kata perbincangan istihadah ni luas. Maknanya kita tak boleh setakat hak basic kita belajar tu tak akan menyelesaikan masalah. Kita tak akan faham. Sebab itu kita kena belajar betul-betul. Ya tak? Sini pun kita nampak dah rumitnya, ya tak? Betul. Okey, boleh tu. Jadi di sini kalau dia 2 warna macam mana? Katakanlah 14, 15, 16, 17 hitam. Lepas tu katakanlah 2 hari warna lain, warna merah. Macam mana Kak Nun? Tadi kan Kak Nur terang dah tadi kan? Hak contoh tadi. Ingat ke tak contoh tadi ke erti baru masuk? Tak, dia tukar warna merah. Lepas tu warna hitam balik. Okey, jadi kalau kita tengok dalam tempoh 15 hari. Ni, hak tu kalau dia berhenti di sini, maksudnya dah ada warna merah, kita kena solat lah. Kena mandi wajib di sini, hari merah tu. Dan kita kira waktu istihadah dia bermula 4 hari bulan ni. Hari keempat ni kena kira istihadah. Macam contoh tadi lah, ya tak Ing? Macam contoh tadi, kalaulah hari tak kira, misalnya hari ke-17 merah. Hari ke-17 merah kita boleh mandi wajib. Bila kita mandi wajib di sini, istihadah kita ni kita tengok haid kita kalau hari ke-17 mandi wajib, haid kita 3 hari je. Ya tak? Haid 3 hari bukan kaedah adat di sini. Dia kaedah tamyiz macam tadi. Faham ke tak? Dia 2 hari tu merah, lepas tu kembali hitam. Okey, maknanya iyalah hari ke-17 ni kita mandi wajib. Dan kita kena hukumkan 3 hari haid kita. Ni 3 hari hitam sebelum ni. 3 hari. Okey, jadi 3 hari, hari keempat ni bermula istihadah. Bermula istihadah sehingga cukup 15 hari. Tak kira lah hari ke-18 ni hitam ke, 19 hitam ke. Kena cukupkan tempoh 15 hari istihadah. Bermula hari keempat. Macam tadi lah. Macam tadi. Nah, boleh faham tak Nah? Okay. Nah. Sebab dia 2 warna. Boleh. Jadi kita tengok situlah. Sebab itu mungkin maknanya walaupun kita tengok bilangan hari sama, ya tak? Tapi keadaan darah tu membezakan. Hak mana haid, hak mana istihadah. Dan dalam istihadah pun kita kena tengok juga warna-warna darah. Dalam haid pun kita tengok juga warna-warna darah. Warna darah ini memainkan peranan yang sangat besar. Salah situ, salah kira, habislah. Kalau kita salah kira, kalau kita kira semula betul, apa takut? Bila salah situ, salah sama-sama. Hak tu bimbang tu. Ada? Okey, boleh tanya biar siapa faham. Apa ni? Mungkinlah tanya 2-3 kali pun tak apa. Okey, Karim. Minta maaf Kak Nun. Je. Saya nak tanya ni basic balik. Sebab bila kita bercerita tentang warna, saya
sebab saya mula belajar dengan Kak Nur hari tu saya tak period-period. Saya tak period-period. Maknanya saya belum period lagi daripada mula belajar dengan Kak Nur. Lepas ni saya period. Bila saya period ni barulah datang dalam fikiran saya nak tanya nak macam mana nak kira yang merah pekat dengan saya pun mulalah nak tengok kan. Nak tentukan yang ini ke merah, ini ke hitam. Jadi yang macam mana sebab macam saya period, dia kalau dekat pad tu dia tak hitam, tapi yang hitam tu yang dia keluar ketul-ketul tu. Jadi dia macam mana kan Nun? Okey. Nak kira hitam dengan merah tu. Okey. Memang dah kalau di pad tu bila kering kita tak boleh nak pasti dah kan. Maknanya dia ke dok warna kuning ke warna koko ke? Tak, bila dah kering. Yang kita kena tengoknya masa dia keluar lah mungkin lah. Masa kita nak bersuci tu kita boleh calik gitu, dia keluar warna. Sebab kan minggu yang lepas-lepas tu Kak Nur cerita dah. Nak kira kekuatan darah ini ada 3 aspek, 3 benda yang perlu kita lihat. Satu kepada warna. Yang kedua kepada kelikatan, sifat darah itu. Likat, pekat tu. Tu satu. Yang ketiganya bau. Bau darah itu. Jadi ada 3 elemen yang perlu kita perhatikan di sini. Untuk tahap yang paling kuat, mestilah gabungan ketiga-tiga elemen itu. Warna. Yang kedua sifat, kelikatan. Yang ketiga warna, bau. Maknanya 3 gabungan itu ada belaka pada darah itu darah yang paling kuat. Kalau yang kedua, tahap kedua kekuatan darah, iaitu gabungan 2 daripada 3. Mungkin warna dan juga kelikatan. Ataupun bau. Salah satulah maknanya 2 daripada 3. Jadi kalau yang paling lemah, maknanya mungkin dari segi kecairan ataupun warna dia tu mungkin pudar ataupun bau dia tu dah tak menyengat lah maksudnya. Dia dah semakin kurang. Itu kita nak tengok tahap kekuatan darah kita. Kalau dia keluar berketul-ketul, kita lah peringkat yang paling maksimum kita kata memang darah haid tu mungkin berketul. Dari segi warna pun memang darah tu warna tu lebih pekat. Dan dari segi kelikatan darah pun maknanya lebih likat lah, lebih pekat. Dari segi bau pun memang berbau lebih. Itu dari segi kekuatan kekuatan darah itulah. Itu. Kalau dia semakin lemah, maknanya dari segi warna pun semakin pudar. Sebab itu ada tahap yang paling tinggi warna hitam. Tahap yang kedua merah pula. Lepas tu perang. Kan dia ada perubahan-perubahan warna tu. Dari segi kelikatan pun sama. Likat sangat maknanya mungkin berketul dan pekat. Itu dari segi kelikatan sifat dia. Dan bau pun sama. Bau ni bukan kita kata bau busuk bangor. Tapi kalau yang kuat tu kan dia berbau, ya tak? Dah bila semakin lemah tu dia kuranglah bau dia tu. Mungkin tak kita dari segi hidung pun tak bau pun tu. Cuma Kak Nur, saya katalah saya bila saya dah period ni saya pun nak tengok kan. Macam katalah semalam, hari ke-6. Tapi dia dah jadi macam patrah. Dia maknanya dekat pad tak ada. Tapi kalau kita sapu ada, dia merah. Tapi bila kita basuh tu dia ada lagi dia punya ketul-ketul tu tapi sikit. Yang itu dah dikira darah merah ke ataupun darah macam mana? Okey. Itu dah kira yang kuat ke, yang sederhana ke? Macam mana? Ia sebenarnya bergantung kepada individu. Maknanya kalau Kak Nur lah, kalau Kak Nur, pengalaman Kak Nur, maknanya tak semestinya hak yang ketuk, sebab biasanya berketul tu hak yang tengah kuat tu berketul dia lain. Dan hak yang mengakhiri haid ini dia bukan berketul tapi mungkin dia berlendir. Dia ada elemen berketul tu tapi ketul dia tak sama dengan hak yang tengah kuat bagi Kak Nur lah. Maknanya Kak Nur boleh faham bagi diri Kak Nur. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada individu. Kalau individu seseorang, contohnya kita mesti kenal dia tak?
maknanya darah kita dah nak berakhir. Walaupun dia ada lendir tu macam benang ke apa benda tu, mungkin dari segi tu dia ada nampak ketul, tapi sebenarnya dia ke arah nak berhenti. Maksudnya lemah lah. Bagi Kak Nur lah. Tapi dia bergantung kepada individu sebenarnya. Saya kena perhatikan lah. Kena perhati. Tapi kalaulah misalnya contoh warna hitam. Warna hitam tu memang warna tu hitam. Tapi dari segi kelikatan tu dia cair je. Macam air. Cuma warna je hitam. Berbanding dengan warna merah. Tetapi dia tengok macam kelikatan tu dia lebih pekat berbanding dengan hitam yang cair tadi. Bermakna merah yang pekat lebih kuat daripada yang hitam cair tu. Okey. Terima kasih Kak Nur. Minta maaf ya yang lain. Dah apa maknanya mungkin orang lain pun nak kongsi juga ya dah. Okey. Siapa mana dah kita tak ni? Ni. Apa benda? Darah tadi tu. Ni. Okey, boleh faham ke tak ni? Setakat ni ke Kak Nur ada sambungan dia? Okey. Jadi nak tanya boleh. Jadi kalau ni ada kan Kak Nur. Sebab dia melebihi hitam lebih 16 hari dah, ni 15 hari kan. Jadi kita kena tengok maksudnya walaupun kita rasa macam hari 14 hingga hari 29 tu macam haid, tapi kita tengok ada, jadi kita dok kira juga masa ni. Kita kira depan juga. Kita kalau bila tu saya rasa macam keliru, takut yelah kita pun maknanya takut rasa macam was-was keliru kan. Sebab macam hari ke-14 tu nampak memang betul-betul hit. Macam Kak Nur kata tak ada hitam likak Kak, sebab dia warna dia hitam kan. Tapi hakikatnya kita tak kira hot tu, kena kira depan juga sebab dia diselangi oleh nakak tu. Gini senang cerita dah. Okey, hari pertama keluar darah ni memang sebelum tu dah confirm lah lebih 15 hari suci kita. Jadi hari pertama keluar darah ni sama ada cair ke apa benda ke, kalau dia berakhir dalam tempoh 15 hari pertama, maknanya hari ke-8 lah kita dah berhenti. Memang 1, 2, 3 keluar, 4, 5, 6 ni berhenti, 7, 8 ada darah. Kan? Kita kira semua ni darah haid bermula hari pertama haid kita kan. Dah gitulah juganya. Ya. Masalah ni pun sama. Yelah bila panjang kita nampak macam confused sebab apa kita kena kira depan. Kalau dalam panjang 15 hari tu kita tak nampak lah kan. Sebab tak masa takut itu kita memang senang. Tapi bila masa ada ni rasa macam panjang ni jadi macam rasa macam lain. Gitulah kiranya sebab mungkin orang tak faham tu gitulah agaknya ya dah. Orang ingatkan hak ni bukan haid rupanya. Memanglah bukan haid tapi kiraan haid kita ni memang bermula di sini. Sebab kalau kita kira sini okey 15 hari kita kata. Lepas tu hari kedua hari bulan ni pula keluar darah pula dah. Kita nak kira darah apa ni pula ni? Nak kira haid lagi kan mana? Gitu. Takutnya lah salah kalau kita kira gitu kan. Gitulah. Tapi baik tanyalah ni biar confirm sebab Kak Nur gigi lama-lama ni Kak Nur ingat kau orang faham dah. Sebab kalau orang yang pernah mengikuti kelas ni memang orang faham dah ni. Sebab kalau Kak Nur dengar sendiri daripada ustaz-ustaz pun tak ada orang tanya, maknanya dah haid kita hari apa? Ada orang tanya sebab maknanya macam seolah-olah orang faham. Orang boleh follow gitu. Kak Nur pun ingat macam kekumpulan kita gitu juga. Rupanya maknanya ada orang keliru sini. Ya dah? Tu. Adalah. Okey, boleh je tanya je apa-apa pun biar faham. Sebab bila kita boleh faham, kita senanglah nak khabar ke orang pun boleh. Sendiri-sendiri pun kita nak cerita kat orang pun
Tak ada masalah. Yang kita ragu-ragu dah. Mungkin kita tak faham sini. Hak mana pula ni? Dah kalau orang tanya, dah ni haid ke benda? Pula nak jawab lagu mana? Maknanya kita kira dari hari yang pertama. Walaupun di sini ada coklat-coklat kuning-kuning lemah-lemah sini. Dia mari hari kening baru mari. Tetap dikira ni. Sebab itu kita tak kira ni. Hari ke-14 ni hari pertama haid ni dak. Kita kira dari ni dak. Kita tak tinggal lagi. Kita tak abai lagi ni hak darah ni. Tu dia. Cuma sekarang ni bila sampai kepada hari ke-16, 17, 18 sampai 28, 29 ni, cuma kita nak tentu dalam tempoh 29 hari ni berapa hari haid kita. Gitu. Okey. Dah. Okey. Hak ni sampai sini ni. Kalau sampai sini bermakna hari ke-29 ni merupakan haid pusingan baharu. Itu dia. Ada sambungan ni rasanya Kak Anu buat ni. Hak mana saya tak tahulah Kak Anu sambung ni. Okey. Hak ni habis di sini. Kak Anu nak tengok pula kalau satu warna dari awal. Hak ni kita warna merah. Tak? Hak ni kita tengok satu warna dari awal lagi ni. Mana pula ni dok jalan. Okey, satu warna dari awal lagi. Bila satu warna dari awal, hari ke-16. Hari ke-16 kita tengok memang pelik macam mana pun kita mesti tentukan hak mana haid kita. Ya. Slide tindang tu ada merah. Mana pula? Ada ajak. Aduh. Masa tindang. Gini dah. Okey. Okey dah. Apa ni benda ni lakuknya. Salah tekan hak lain jadi gitu tau. Kerana. Okey dah ni. Gini. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini hari pertama sehingga hari ke-16. Kita nak mandi wajib dah hari ke-16 tu? Mandi wajib ke tak? Mandi wajib. Jadi kita pun kembali kepada adat. Sebab tak boleh guna adat dah. Okey, kembali kepada adat. Adat kita ni Kak Anu buat contoh apa hari? 4 hari. Contoh 4 hari. Suci kita dulu berapa hari? Contoh kita buat 20 hari suci kita. Okey, kita pun set di sini. 20 hari suci kita. Bermakna andai kata darah hitam keluar sehingga 24 hari bulan, bermula hari ke-16 ni kita kena mandi wajib dan solat sehingga hari ke-24. Okey. Okey. Andai kata hari ke-25 keluar darah. Okey, ni border untuk istihadah kita. Sama dengan bulan yang lepas. Kita dah ada. Sebab hak ni keluar satu warna, kita kena guna dua. Satu adat haid dan satu adat suci. Sebelum ni kita dah ambil pun adat suci kita, ya dah. Kita tak rujuk adat suci kita. Kenapa? Kerana ada dua warna. Tetapi sekarang ni dari awal lagi kita dah haid satu warna sahaja. Hitam saja ke, merah saja ke, kuning saja ke, maknanya kita kena ambil satu adat haid dan satu adat suci. Okey. Faham tu? Jadi, mungkin tindakan ini tak samalah antara individu dengan individu yang lain. Bergantung kepada adat haid dan adat suci masing-masing. Okey. Boleh? Ni senang. Hak ni paling senang sekali rasanya. Hak yang sewarna. Kan ada nak tanya kat sini.
Maknanya hari ke-25 ni sebarang warna darah akan dikira haid untuk pusingan baharu. Ni selesai dah ni kitaran haid kita. Ada haid kita 4 hari, suci kita 24 hari. Selesai kitaran haid kita. Kalau mari pula darah hari yang ke-25 tetap dikira haid. Okey, faham ke tak? Okey. Sebenarnya kita tengok perbincangan tentang mustahadah ini panjang dan luas. Sebab itu dalam Quran pun sebut wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Maknanya kalaulah apabila Allah sebut yas'alunaka, semua perkataan ataupun ayat Quran yang dimulai dengan yas'alunaka tu mesti hak yang banyak ataupun luas perbahasan dia. Bukan maknanya benda remeh-remeh saja. Serupa juga dengan harta perang. Wa yas'alunaka 'anil anfal, suratul Anfal. Ya tak? Sebenarnya luas. Tapi mungkin kita, kalau kita tahu pun, kadang-kadang kita tak ambil cara pun harta rampasan perang learning tak ada kisah dah. Ya tak? Maknanya. Tapi itulah Allah memberi peringatan kepada kita. Bila Allah sebut wa yas'alunaka tu, mesti yang apa ni perbahasan dia tu tidak putus-putus. Orang membangkitkan. Itu dia. Okey, boleh tu. Jadi kalau kita nak belajar, benar-benar kita nak mendalami ilmu ni, sebaiknya sentiasa mengikuti pengajian Bahik ni. Kita carilah mungkin ustaz-ustaz yang faqih. Sekarang ni ramai yang buat kelas online. Kita boleh bertalaki dengan guru-guru ni. Ada ustaz yang menyediakan pembelajaran mudah dan ringkas. Ada yang ringkas. Sekarang ni Kak Nur pun pernah ikutilah ni. Sekarang Kak Nur ikuti dengan Ustaz Hazim. Ustaz Hazim tu muda lagi, dia baru umur 30 lebih macam anak murid kita. Dia pelajar pondok. Dia buat talaki dengan kitab. Kak Nur bertalaki kitab Ibanah. Tapi hak yang ringkas lah. Hak yang apa ni bukan mendalam tu. Kalau macam Ustaz Abu Hanafiah ataupun disebut Ustaz Abu Usamah, dia mendalam sikit. Dia guna kitab kitab benda tak banyak sangat punya. Kitab-kitab ni hampa ada ingat apa? Ustaz Abu Samah tu. Ustaz Abu Samah tu orang Terengganu. Dia pengetua pondok di Kemamang. Siapa pernah dengar dia memberi pengajian ni tentang ilmu haid ni. Hak tu mendalam sikit lah. Sebab dia guna kitab tu, kitab Muhtaj apa benda? Mughni Muhtaj. Kitab Mughni Muhtaj. Hak tu maknanya mendalam sikit lah. Tapi kalau Ustaz Hazim ni dia guna kitab yang telah diringkaskan oleh Said benda, Said Asaqah benda apa nama tahulah ustaz tu. Maknanya boleh mengikutinya. Tapi seelok-eloknya kita kalau boleh kita mengikuti kelas macam gini. Sebab Kak Nur ni, Kak Nur dak rujuk, dak baca sutih-sutih buku. Kak Nur kongsikan ni apa yang Kak Nur faham selama Kak Nur cuba mendalami ilmu haid ni. Dari dulu. Mungkin Kak Nur nak sampaikan ni dengan cara yang mudah ataupun cara yang praktikal kita sebagai seorang wanita. Mungkin kalau ustaz dia dia ajar tu berdasarkan kitab, dia tak satu bab kadang-kadang bahasa lengah juga dengar. Kak Nur bahasa lengah. Dah nak huraikan makna kitab tu sekian kadang-kadang malang tu kita tahu dah maknanya gitu. Kalau bolehnya kita perkenalkan dulu, berkenalan dulu macam gini rasanya okey dah. Tu dia. Okey, jadi ada nak tanya-tanya tak sebelum ni? Sebelum kita berhentilah. Sebab aku apa dah ni? Lama gak dah ni dekat 1.5 jam dah.
Tapi kita cuba selesai dulu. Boleh tak? Ada nak tanya? Berhenti dah ke tu? Nak tanya ke? Tak ada nak berhenti, nak tanya. Tanya. Saya selesai dah. Tapi sajalah nak Hak baru ni nah? orang. Hak baru ni ke? Ni tak ni Pak Anok. Okey. Bila duk belajar ni, dia jadi anak orang Pak lama dari sana. Ya. Nak uji buat rekod, nak uji umi dia. Dia mari 10 hari. Dia mari 10 hari, lepas tu 10 hari suci, mari pula. Maknanya 10 hari mari, 10 hari suci tu 20 hari lah. Hari ke-21 mari. 20 hari lah. Itu satu. Okey. Jadi kira waktu suci lah kira kan. Waktu suci 15 hari lah kita kena kira kan. Sebab dia lebih dah pada waktu semik sebelum haid. Maknanya haid dia 10 hari je lah. 10 hari. 10 hari. Lepas tu 10 hari dia bersih. Dia mari pula. Sampai hari ke-25. Dia kena curi. Ya sepatutnya sampai ke hari ke-25 lah. Sepatutnya 15 hari bersih suci patutnya katakan. Sepatutnya. Tapi dia sendiri tu mungkin dia faham, dia cuba dengan saya kata, ni dia istihadah dia kata. Dia istihadah kata, dia kata, iyalah dia kena sebab 10 hari baru dia kata. Baru bersih 10 hari. Tak apalah saya kata. Maknanya bila seterusnya nanti kena catat berapa hari. Kalau lebih pada 5 hari tu, maknanya dia tak kira dah. Dia lebih sepatutnya. Jadi dia lain. Yang sidang yang kedua pula. Lepas tu dia mari 2 hari je. Alhamdulillah tak tu. 2 hari. Maknanya memang salah sungguh lah. Kalau dia mari seterik pun kena curi tu 5 hari tu. Hari 26 baru dia kira haid baru. Itu 26 lah. Maksudnya sekarang ni, maknanya dia tak mari lah. Dia mari 2 hari je. Ibu tu kata kena catat tu sebab takut ni ada lagi. Tak 2 hari tu dia kata. Maknanya betul lah saya cover dia istihadah lah. Maknanya hak selepasnya ni hari mari pula dalam bulan cukup yang ke-26 hari ke-27 tu dia haid aku nak bersama. Nak sah nak cover dia sebab saya rasa dan saya yakin dah sama itu dia sendiri pun memang tidak faham istihadah. Dia pilihan tu ada warna darah pun dia pilihan tu. Yalah. Orang hak biasa istihadah tu dia memang boleh beza sebenarnya. Boleh beza darah haid dengan istihadah tu boleh beza. Sebab itulah ulama dia tetapkan darah kuat tu sebagai haid. Darah lemah tu sebagai istihadah. Lepas tu kalaulah maknanya dengan menggunakan kira pun kan kita rujuk kepada warna ya tak? Warna kuat tu haid, warna lemah tu istihadah. Saya kan boleh cara nak sembahyang tu tak boleh nak berjemaah. Kalau nak berjemaah boleh tapi pastikan siap-siap dah kira dulu. Bersih. Tapi dia tengok juga nah. Dia istihadah ni dia ada 2 keadaan. Satu istihadah yang berterusan dipanggil daimul hadas. Daimul hadas ni maknanya dalam tempoh dia istihadah tu darah tu sentiasa keluar. Maksudnya dia bergerak sikit berasa turun. Bila bergerak sikit biasa kena darah tu keluar. Maknanya masa tu dia kena sumbat. Tapi ada orang dia istihadah juga tapi istihadah dia tu mungkin kalau dia buat kerja berat baru keluar darah. Maksudnya kalau dia sudah mandi dia dang je pergi semayang. Maknanya masa tu dia tidak wajib memasukkan kapas. Masa dak keluar tu malah tak boleh pula. Sebab bila dia masa dak keluar itu, bila dia masuk juga jadi batal solat dia. Sebab bila dia masuk bermakna benda yang kering tu, kapas tu kering. Masuk dalam tu yang najis. Najis tu akan bercampur dengan yang di luar, yang zahir tu. Bila tak ada keluar darah, jangan sumbat. Maknanya biasa je, lock gitu je. Sebab itu dia macam juga orang yang bertayamum kerana tak ada air. Kan tengah-tengah dia bertayamum, kena tengah-tengah solat pun kalau ada air kan batal solat dia.
Maknanya kena apa? Kena cana situlah kalau orang yang beristiadah ni. Maknanya kalau orang yang daimul hadas yang selalu keluar macam ke ulama buat contoh salasul baul tu lah. Orang kecing yang keluar seumur kecing dedah tu. Maknanya tu dia kena sumbat. Tapi kalau dia tu mungkin dalam sehari tu mungkin sekali je keluar ataupun dia kalau dia akak berat ke baru keluar darah. Maknanya masa tu dah wajib dia sumbat. Dia akan rasa dah. Dia ada berasa lah. Air sembahyang pun tak boleh kata nawar tu. Dia kena berwuduk apa? Untuk istibahat di solat. Hmm. Dan istibahat yang istibahat di solat lah. Jadi faham lah. Kita tu kalau misal kata sebelum ni dia duk niat gitu pun tapi dia kata saja tu saya tu tak ya tu kalau ada orang buat gitu kan. Kalau maknanya sebab dia beza sebenarnya tu. Sebab raf'al hadasi tu maknanya kita mengangkat hadas. Sedangkan kalau orang yang daimul hadas tu, hadas dia tidak terangkat dalam keadaan dia daimul hadas. Sebab itu maknanya lain niat wuduk tu. Kalau darah dia sentiasa keluar dia berniat tu listibahati solah tu. Tapi kalau darah yang tak kalau dia maknanya mai sekejap-sekejap dak apa dia niat raf'al hadasi dak apa. Gitu. Okey. Okey, kalau lain nak tanya? Kak Nun. Ya. Yang kes ni saya cuba ni. Kata ni 10 hari haid, 10 hari suci. Ini dia tak perlu nak tengok color lah sebab dia dah melebihi 11 hari tadi tu kan. Ya. Tak perlu nak tengok color sebab dia punya istihadah tadi pada hari yang ke-21. Tapi kalau dia dah 10 hari haid, 4 hari suci, lepas tu tuk hari 15 tu pula mari pula. 15, 16, 17. Yang itu kita kena tengok color kan? Ya. Okey. Kalau tak ada soalan, boleh tak kita cuba selesai soalan yang Kak Nur beri baru ni? Dalam Telegram tu. Ke tak tengok? Tak tengok? Gambar dia rekod apa semua tu emosi payah nak tu. Ni Dalam video ke? Bukan video, biasa je. Kak Nur buat hari benda Kak Nur buat kami kau. Tengok lah Saya baru tengok tadi pukul 9.30. Tak betul. Dah. Dah apalah. Ke nak tengok lu sekali bas. Ni gini. Selesaikan. Okey. Bulan gini. Ni haid dak kiralah Kak Nur bernama Ani je. Aini ke Ani ke. Okey. Bulan Julai haid dia ni 4 hari iaitu dia mari haid pada 8 hari bulan Julai. Tapi bulan Ogos ni Ani dapati 1 Ogos tu dah keluar darah dah. Tapi warna coklat saja 2 hari. Warna coklat-coklat je dulu. Lepas tu keluar darah merah sehingga hari ke-19. 20 hari bulan tu bertukar darah warna hitam selama 3 hari. Jadi kita nak selesaikan dulu. Berapa hari haid Ani ni? Dan berapa hari bulan bermula haid dia? Nampak tak? Dah slide? Slide tindang Kak Nur. Aduh, tindang pula. Okey. Bawah tu tak buang lagi. Hak lama tu tak buang lagi. Dah. Apa ya jadi tindang gini? Gini dah. Biarlah nampak dah jawapan dia tau. Nampak dah jawapan dia. Tak apalah.
Okey, cuba cerita. Bermula hari pertama bulan 8 tu macam mana dia nak bertindak? Kak Pa boleh cerita, Kak Pa? Tak boleh baru masuk, tak sambut telefon. Tak boleh? Tengah jam cakap dengan mak. Ni baru masuk pula. Ni. Ya. Okey, tak apalah. Orang lain. Nah, cerita nah. Hari dulu baru nak tengok ni. Okey, tengoklah dulu ha. Ada dah jawapan tu. 4 hari atas. Ha. Bulan 7, 4 hari je mari hitam belaka. 4 hari, 8 bulan mari. Boleh cerita In? So ada jawapan tu. Julai 4 hari. 4 hari ni, dia bila saya bercakap ni, gambar saya yang keluar, gambar ni dia tak keluar. Dia punya jadual ni dia tak nampak. Ya. Cuba pin dengan jadual. Pinkan jadual. Ni saya nak pin ni, saya tak reti nak pin kat mana. Kak Anu pun nak reti kau. Ni baru saya pin. Bila saya pin, dia okey. Reti nak macam mana nak pin. Apa, marilah. Atas ada simbol pin tu macam paku tu. Mari je. Lepas tu, tak apalah. Maknanya setakat buka ni. 19 hari suci. Jadi dia ada 19 hari suci dekat situ. 19 hari suci. Lepas tu bermula 1 hari bulan Ogos ni, dia datang coklat ni dah dikira dia tak solat lah. Dia tak solat. Lepas tu tengok 2 hari, dia tak solat juga. Lepas tu tiba-tiba merah. Merah pun dia tak solat. Lepas tu bila ya dia nak kena mandi ni? Tapi dalam keadaan ni tak boleh guna tamyiz lah. Dalam keadaan ni dia kena guna adat sebab dia berterusan, dia dah lebih ni. Yang merah ni dia dah lebih 15 hari. Bila nak mandi ni ya Kak Nun? Sebab mandi ni tak tahu. Ha? Bila mandi ha? Sebab dia merah ni hari ke-16. Hari ke-16. Dia merah. Hari ke-16. Kalau saya rasa dia mandi hari ke-16 ni rasanya. Hari ke-16 tu berapa hari merah? Oh, belum cukup lagi. Kena kira 16 ni baru hari ke-16. Baru 15 hari merah. 15. Okey, jadi hari ke-16 tak boleh mandi lagi. Mandi hari ke? 19. Hari ke-19 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
11, 12, 13, 14, 15. Hari ke? Hari ke-18. Okey, hari ke-18 mandi. Hari ke-18 mandi wajib. Wajib. Lepas tu mandi wajib dia dah kena solat lah. Dia kena solat lah hari yang ke-18 tu. Haid dia tu memang dia tentukan 4 hari lah. 4 hari bermula satu hari ni, hari pertama. Okey. Lepas tu dia dah kena kira haid dia. Lepas tu tengok kira dah kena kira ikut adat. Haid dia 4 hari. Okey. Jadi bila dah haid dia 4 hari, sekarang yang kedua dia kena tentukan berapa hari dia punya istihadah dan waktu suci dia nak kena kira. Dan pada masa yang sama haid dia ni berterusan. Jadi bila berterusan macam tu dia kena kira lah 4 hari. Hari kelima, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke berapa tamat tempoh 15? Hari ke 19 tu dah tamat tempoh lah. Okey. Ke 20 ni dah sekiranya ada darah, tak kira lah darah hitam atau darah hitam lah. Kalau darah hitam dia jadi kira sebagai pusingan baru haid dia. Okey.
Jadi hari ke-20 merupakan haid pusingan baharu. Orang lain boleh tak ni? Macam in terang. Maknanya yang 4 hari tu dia ikut adat lah. Ikut adat lah sebabnya. Yang bulan Julai. Ikut bulan hak Julai. Pak hari Ogos tu ikut 4 hari Julai. Ya. Tak dengar In. In buka mic. Okey, katalah 20, 21, 23, 22 ni dia berterusan merah. Berterusan merah. Berterusan merah pun tetap dikira haid. Haid. Tetap dikira haid. Sebab dia ada 2 color. Dia ada 2 color. Jadi guna minimum istihadah lah. Merah juga kat sini, merah ataupun hitam tetap dikira sebagai haid. Sebab 2 color kat sini. Walaupun warna perang pun, warna kuning pun tetap dikira haid. Apa-apa warna Kak Nur kata tadi. Apa-apa warna. Apa warna? Kira pusingan haid yang baru. Ya. Sama je kaedah kan. Kita kena faham sini lah. Cakap ke tu? Tak dengar. Dah. Ini cakap seorang. Ini cakap seorang. Cakap seorang. Nak bagi faham. Nak bagi faham kalau macam ni barulah kita, bila kita campur-campur macam ni kan. Sebab selama ni kan kita macam satu hala je. Bila kita campur-campur tu, macam saya tengok je pagi tadi, saya dah dapat akak okey. Kalau ni adat memang haid dia 4 hari. Lepas tu, yang selebihnya tu tak mari. Apa nak dikira. Memang jawapan tadi sampai 4 hari je. Okey. So Mak Fani kalau dalam keadaan macam ni, kita kena tengok boleh solat bila. Dan juga lepas tu kita kena tentukan istihadah kita tu berapa hari. Okey, jadi hak ni bila istihadah tu maknanya kita kena qada belaka solat kita tu. 15 hari lah kena qada. 15 hari ya. Dah apa dah 15 hari sebab hari ke-17 kita solat kan. 12 hari kena qada. Okey, Faham tak? Hak ni rasanya boleh faham lah tau. Senang sikit tau. Minggu lepas tu macam bolok. Kak Nur tengah bolok kot. Aduh lah. Sebab kadang-kadang tu Kak Nur ingat orang faham dah sebenarnya. Gitu. Sebab tu Kak Nur perlu Kak Nur nak orang bersuara. Bila orang bersuara, Kak Nur boleh faham lah. Maknanya dia faham tak kat mana tu. Gitu. Kadang-kadang tu Kak Nur ambil In sebagai model je. Kadang In dia laju dah. Orang lain ada lagi mungkin hak tak boleh. Jadi Kak Nur ingat orang macam In. Kak Nur pun terang setara macam In. Gitu. Jadi sepatutnya mungkin ada orang yang baru masuk kena terang dari awal gitu lah. Macam tadi. Okey. Ada nak tanya tak? Sebelum kita tangguhkan dulu. Ti, nak tanya Ti? Kak Pa? Ada. Ya, Kak Pa tak apa. Kak Pa tanya mula tak apa. Kak Pa kena tengok slide
Gostan balik. Eno dak rakam pohon ni, ya Allah, dak ingat. Tapi ginilah Kak Nun. Ya. Dulu memang betul lah macam Kak Nun kata, kita tak belajar secara dah habis lah. Dah habis. Walaupun sekolah. Ya. Jadi macam Alhamdulillah lah diberi pencerahan. Jadi apa yang kita belajar tu macam ringkas tau. Ringkas sangat. Tak sampai. Ringkas sangat. Jadi bila tak sampai, jadi kita amal tu dah betul lah. Betul. Gitulah. Macam saya ni haid tu dok lah macam lebih 15 hari. Tak ada masalah, alhamdulillah betul. Tapi kita takut kita beri apa khabar korang, kita nak khabar korang tau. Kita kan cek ustazah, maknanya orang jumpa ke kita kan. Masalah-masalah orang mari tanya. Orang pegang, bila orang pegang hak tu jadi ilmu tu kita macam rasa bersalah lah. Betul. Terima kasih. Macam macam Jurina ada juga ya khabar. Dia tanya ustazah, dia kata, maknanya ustazah tu khabar salah ke dia. Dia kata mesti dia tanya orang yang dia anggap boleh selesai lah kan. Tiba-tiba salah lama pula tu salah tu. 2-3 dah, kalau setahun 2-3 kali mari. Bukan masalah istihadah mana. Dia ni macam haid dak lawas. Dak lawas mari tu. Maknanya sehari tu sekejap je mari. Bila dia tanya ustazah tu kata bukan haid tu. Maknanya bukan haid tu setakat hari tu. Sedangkan kita kena tengok tempoh 15 hari. Ya dah? Okeylah, kalau tidak ada apa-apa, kita berhenti di sini dululah. Ya. Semoga Allah sentiasa membuka pintu hati kita dan memberi peluang untuk kita terus belajar tentang ilmu fardu ain ini yang amat penting bagi setiap wanita. Jadi maknanya kalau bolehnya kita cuba belajar juga guana-guana pun. Sebab kita boleh beri pencerahan kepada anak cucu kita. Kita sendiri pun kemungkinan, sebab bukan orang yang dah menopause itu berhenti terus, kemungkinan keluar darah tak banyak pun, sikit-sikit macam mana, ya dah. Itu dia. Jadi kita kena ada ilmu tentang haid ini supaya kita tidak tersilap mengira. Sebab bila kita tanya orang yang dok belajar, orang menopause, dia kata bukan haid habis dah, tu istihadah. Maknanya, ya dah. Apa akan berlaku? Ni kalau sekurang-kurangnya bila kita faham terjadi kepada kita, kita boleh selesai. Itu dia. Maknanya biarlah kita belajar lambat-lambat pun. Kita kalau nak kira ni siri yang ke-17 dah. Maknanya lamanya kita belajar tentang haid ni. Kalau nak kira dah habis lagi ni. Tapi maknanya Kak Nur rasa sampai sini ni bolehlah, ya dah. Mungkin kalau ada yang tak apa-apa faham tu boleh tanya. Jadi sebelum kita teruskanlah, sebab kita pun nak tengok juga mutahayyirah tu kan. Jadi insya-Allah minggu depan kita cuba masuk bahagian mutahayyirah pula. Tapi bukan semestinya kita tak boleh bincang. Bab hak ni boleh je nak tanya ke ataupun nak memberi soalan ke, boleh. Kita cuba selesaikan. Ya dah, ada ataupun ada apa lagi fatrah ke nakak ke, kalau jadi gini boleh je tanya. Jadi minggu depan insya-Allah kita masuk bahagian mutahayyirah. Sebab kalau mutahayyirah ni nak kira pun susah. Dan kepada orang yang mengalami sendiri pun susah. Itu dia. Macam hak Kak Nur atau video hak Ustaz Radhi tu. Buka dak? Tak buka. Video hak ringkas tu. Hak Kak Nur khabar. Ni hak Ustaz Radhi tu. Buka dak? Ada orang dengar tak? Tak.
Tapi itulah Ustaz Radhi pun sebut, maknanya kalau tu cubalah buka, maknanya dok tengok muka dia boleh apa, dengar je suara Ustaz Radhi tu. Dengar je Ustaz Radhi khabar apa. Itu dia. Okeylah, Kak Nur akhiri perbincangan kita hari ini dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap kekhilafan dalam membicarakan hukum yang berkaitan haid dan istihadah, kerana apa-apa yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kelemahan yang datang daripada diri Kak Nur itu sendiri. Semua kelemahan tu merupakan kelemahan Kak Nur sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh perbincangan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Wal 'asr. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nun. Ya.